berlatar belakangkan seorang tentera komando Filipina berbangsa Suluk yang dilatih oleh US Marine. Beliau telah menembak mati seorang datuk bandar dan dihadapkan ke mahkamah tentera Filipina. Bagaimanapun beliau dapat meloluskan diri setelah menembak seorang pegawai tentera berpangkat jeneral yang mengadili perbicaraan di dalam mahkamah tentera dengan bantuan keluarga dan rakan-rakan. Di situ berlakunya kejadian tembak-menembak dan pengeboman di kawasan mahkamah. Beliau melarikan diri dengan dibantu oleh rakan-rakan menyeluduk masuk ke Sabah secara haram dan bersembunyi di Pulau Jampiras, dan akhirnya membina penempatan baru di sebuah pulau bernama Kampung Semangat, berhadapan dengan jeti di pejabat pos Sandakan. Pengalamannya sebagai seorang anggota tentera yang terlatih telah membantu Rizal dalam mengukuhkan kubu serta penempatan kumpulannya dengan begitu taktikal. Selama menjadi pelarian dan pendatang asing tanpa izin, beliau telah menjalankan aktiviti penyeludupan dan melanun kapal-kapal dan perahu nelayan. Kumpulan Rizal juga banyak melakukan rompakan di laut serta menguasai penyeludupan rokok kretek dan merupakan pembekal utama dari Sandakan, Lahad Datu, Kunak, Semporna di ketika itu. Kerjasama sempadan antara polis dan tentera Malaysia dengan Filipina telah diadakan untuk operasi memburu dan menangkap Rizal Alih. Maka Ops Rainbow 1 di awal 90-an telah dijalankan oleh pihak Regimen Gerak Khas RGK. Namun usaha misi yang hampir berjaya itu tidak berhasil kerana tipu helah dan kemahiran Rizal meloloskan diri di samping bantuan dari ahli-ahli kumpulan beliau. Rizal Alih juga diketahui mempunyai berbagai ilmu kebal dan boleh berubah rupa bentuk fizikal. Itu adalah laporan yang diberikan oleh pihak risikan. Lantaran itu, pada April 1994, pasukan 69 Komando atau WET 69 diarahkan untuk mengambil tugas menangkap hidup-hidup Rizal Alih atau Komander Khan bersama kumpulannya. Black Cat telah diberikan mandat untuk menubuhkan sebuah pasukan dalam usaha menjayakan misi Ops Rainbow 2. Black Cat telah memilih keanggotaan seramai 24 orang terdiri daripada pegawai anggota WET 69 dari Bravo Squadron untuk menjalani latihan di kawasan Paya Bakau sebagai menghadapi keadaan muka bumi di kawasan kubu Rizal. Ops Rainbow 2 juga merupakan sejarah baru bagi WET 69 dengan penglibatan unit selam tempur yang baru ditubuhkan pada ketika itu. Maka pada Jun 1994, semboyan perang yang ditunggu-tunggu oleh The Silent Killer kini tiba ketika anggota pasukan sedang asyik bermain bola jam 2 petang. Dipanggil bersiap sedia. Setelah mendapat taklimat ringkas, semua anggota dan pegawai membuat persediaan dan menaikkan kelengkapan ke dalam kenderaan masing-masing dan terus berangkat ke Bravo Alpha dari pangkalan Alpha November. Taklimat gerakan diberikan di bilik gerakan Bravo Alpha dan seterusnya The Silent Killers WET 69 diterbangkan khas secara sulit ke negeri di bawah bayu Sabah. Setelah mendarat di Kota Kinabalu, tim The Silent Killer yang terdiri dari pegawai dan anggota 8 assault, 5 sniper, 2 combat diver, 7 HQ disambut oleh sekumpulan pasukan Echo 3 Might yang menguruskan perjalanan dari Kota Kinabalu ke Sandakan. Yang mengambil masa berjam-jam dan bertukar-tukar kenderaan untuk mengaburi kehadiran The Silent Killers. Semua pergerakan adalah rahsia dan hanya pihak Echo 3 Might Kota Kinabalu sahaja yang mengetahui pergerakan WET 69 di sana. Seperti biasa, WET 69 dengan dibantu oleh Echo 3 Might telah mengumpulkan pelbagai maklumat dan pelbagai rancangan dengan mengambil kira pelbagai faktor. Rizal Alih yang merupakan seorang pahlawan dan pejuang masyarakat Islam yang disanjungi di Zamboanga. Beliau yang berjuang untuk menyelamatkan bangsa Moro dan masyarakat Islam di Zamboanga yang dizalimi ketika itu. Rizal dan rakan-rakannya yang berjaya menyelamatkan diri telah menyelusup masuk ke perairan Sabah dan bersembunyi di salah sebuah pulau. Rizal dan rakan-rakannya telah memulakan aktiviti penyeludupan untuk survivor mereka dan akhirnya telah bertindak mencabar kedaulatan undang-undang negara apabila kumpulannya telah membunuh seorang anggota polis Marine dan mencampakkan mayat yang diikat di batu besar di tepi pulau berhala. Keadaan mayat yang diikat kedua belah tangan di belakang dan kesan tikaman serta kecederaan di kepala amat sadis apabila ditemui. Black Cat mengarahkan assault diver untuk membuat tinjauan di lokasi berhampiran pulau berhala sambil menguji peralatan menyelam untuk kegunaan operasi. The Silent Killers diketuai oleh Black Cat, Oscar Bravo dibantu oleh Ghost Rider, Oscar Sierra dan Tomcat, Oscar Alpha telah menyusun strategi dari maklumat yang diberikan oleh risikan Echo 3 Might Sabah. Pihak Echo 3 Might juga telah menghantar sepasukan pegawai dan anggota untuk bersama membantu
menjayakan misi tersebut. Pelbagai rancangan dan perbincangan dalam menganalisa maklumat risikan serta menyusun strategi yang betul agar Rizal and the gang dapat ditumpaskan. Semua foto-foto dan peta penuh menguasai dinding bilik Martek, markas taktikal di Safe House. Setelah mencapai persetujuan dalam perancangan bersama semua team members, Oscar Bravo yang sebelum ini pernah berkhidmat di Sabah mendapati akan timbul masalah bahasa Sabahan di kalangan anggotanya yang rata-rata dari Semenanjung. Maka bermulalah kelas bahasa pelbagai gaya dan dialog pertuturan bahasa Sabah dan Tausug 24 jam setiap hari di Safe House. Memandangkan kami semua bersembunyi di Safe House, maka kami bergotong royong memasak dan riuh rendah suasana di tempat masak dan tempat makan dengan gaya lakonan dan gurauan. Bayangkan lidah pantai timur dan Perak tengah bertutur bahasa Sabah. Kutuk mengutuk adalah biasa di dalam Wet 69 di antara pegawai dan anggota. Apatah lagi, pemergian The Silent Killers ke Sabah tidak diketahui oleh jiran dan keluarga masing-masing di Alpha November. Begitulah kelazimannya kerahsiaan Wet 69 ketika mood arahan Standby 1 di mana operasi yang akan dijalankan. Pada zaman itu tidak ada handphone canggih dan internet. Ianya adalah lumrah dan menjadi tren sehingga kini di mana ukhuwah dan semangat tolong-menolong amat dirindui oleh semua yang pernah menganggotai Wet 69 Komando. Di dalam perjumpaan bersama anggota, Black Cat memaklumkan bahawa Dragon, Commanding Officer Wet 69, memantau dan mengikuti status pergerakan operasi dari Alpha November setiap masa dan mahukan semua anggota komited dalam menentukan misi kejayaan dan adalah survivor Wet 69 Komando yang ura-ura hendak dibubarkan oleh pihak-pihak tertentu setelah tamatnya 20 tahun era komunis 1969 hingga 1989. Semua pegawai dan anggota mendengar dan menerimanya sebagai satu cabaran dalam memertabatkan Barry Kelabu di Persada Panji PDRM. The Silent Killers mula keluar dari Safe House setelah seminggu dipecahkan dalam 3 kumpulan untuk mengadaptasikan adat dan budaya orang tempatan. Kumpulan 1 diketuai oleh Black Cat Ground CMDR. Kumpulan 2 diketuai oleh Ghost Sniper Team dan 5 anggota. Kumpulan 3 diketuai oleh Tomcat Assault Team, 5 anggota dan 2 Assault Diver. Kumpulan 4 diketuai oleh Whistle, Ops Room dan Logistik. Setiap kumpulan diberikan tugas dan kawasan masing-masing untuk mengumpulkan dan mengesahkan seberapa banyak maklumat yang diterima dari pihak Echo 3 Mike. Segala teknik dan taktik penyamaran digunakan untuk membuat tinjauan dari darat, laut dan udara. Setiap maklumat yang didapati dikumpulkan dan dianalisa bersama semua ahli kumpulan The Silent Killers. Terdapat juga beberapa peristiwa lucu di dalam menjalankan penyamaran semasa membuat tinjauan. Ada yang ditangkap oleh anggota PPH bersama parti dari Filipina dan Indonesia. Ada yang hampir ditembak oleh 2 buah jeep ronda polis sekembali dari menjadi nelayan di laut. Bagaimanapun Black Cat dengan bantuan dari Echo berjaya melepaskan anggota-anggota yang ditahan tanpa menimbulkan keraguan dan seolah-olah kejadian itu adalah real. Namun daripada analisa dan perincian semua maklumat bersama semua pegawai dan anggota yang terlibat, Black Cat dapati ada sesuatu yang tidak kena. Perkara ini dimaklumkan kepada Dragon setiap perkembangan operasi dan mengarahkan semua untuk tukar kepada Plan B. Dragon yang resah dan begitu komited, keesokan harinya terus terbang dari Alpha November ke Sandakan. Kehadiran Dragon ke lokasi telah mengejutkan semua dan ia merupakan suntikan semangat buat kami di medan. Hari berganti minggu namun semangat dan disiplin operasi tetap dipraktikkan oleh semua kumpulan The Silent Killers. Setelah mengumpulkan beberapa maklumat semasa, maka tibalah masanya bagi kumpulan The Silent Killers beraksi dengan beberapa strategi dan taktik untuk mendapatkan lebih maklumat terperinci selain daripada yang diberikan oleh pihak Echo. Black Cat, Ghost dan Tomcat serta kumpulannya membuat penyamaran sebagai parti di pasar dan nelayan dalam usaha mengumpulkan sebanyak mungkin info tentang laluan masuk tim Tomcat dan tim Ghost. Kerjasama erat antara Wet 69 dengan pihak Echo dari dahulu lagi telah banyak membantu di dalam urusan komunikasi dan logistik. Sementara anggota tim Assault dan Sniper sibuk mempersiapkan peralatan penugasan, hadir seorang lelaki tua bernama Echo One, Tangguh Alpha, dan bertubuh sasa. Beliau yang menggunakan kod SM, bukannya pangkat saja Major tetapi gelarannya sebagai Sea Master. Memang respect, sebab SM boleh memandu speedboat dalam kelajuan maksimum di malam hari tanpa bantuan lampu spotlight.
Pendek kata, setiap sudut dan batu atau tiang di sepanjang perairan Sandakan, SM tahu seluk-beluk kedudukannya. Begitulah penugasan kumpulan The Silent Killers. Setiap hari membuat penyamaran dan mengumpulkan maklumat serta membuat perancangan, serangan dan rehearsal untuk mengelakkan daripada dihidu pergerakan dan menjaga moral pasukan. Black Cat yang merupakan tunjang dalam operasi ini telah menggesa kelulusan daripada pihak Bravo Alpha untuk memberikan final instruction agar misi ini boleh diselesaikan segera. Akhirnya jam 1 petang, Black Cat dipanggil untuk berjumpa dengan messenger dari Kilo Papa November di sebuah lokasi rahsia di Sandakan dengan menerima arahan untuk melaksanakan operasi yang amat sukar sekali, Mission Impossible. Semuanya tenang mendengar taklimat dengan semangat berkobar-kobar sambil terselit bahan jenaka yang disuarakan oleh pengelipu lara kami iaitu Papa Mike. Bermula dari situ, operasi Ghost Protocol yang direncanakan mula memainkan peranan masing-masing oleh semua anggota kumpulan. Selain membuat persiapan persenjataan, perancangan strategi, perincian semua maklumat dan menjalankan raptai serangan seperti yang telah dirancang. Bagi merealisasikan penyamaran, kami telah beberapa kali melakukan raptai latihan bagi memastikan setiap anggota yang terlibat benar-benar dalam keadaan siap sedia untuk melaksanakan tugas sememangnya berbahaya dalam misi Mission Impossible ini. Dragon yang baru sampai ke safe house diberikan taklimat oleh Black Cat di atas semua maklumat yang telah diterima oleh Echo dan pergerakan anggota The Silent Killers. Dragon memaklumkan bahawa ada perubahan arahan penugasan dari Strike Out kepada Sniper Option. Black Cat menerima arahan dan merancang strategi bersama semua anggota untuk melaksanakan arahan tersebut. Maka tim Sniper mula membuat perancangan cara untuk merapati kubu Rizal yang begitu tersusun ciri-ciri keselamatannya. Tinjauan udara yang dibuat dengan kerjasama unit udara PDRM telah dapat merakamkan beberapa maklumat penting tentang seluruh kawasan kubu penempatan Rizal and the Gang. Rizal yang merupakan seorang yang berpengalaman dalam taktikal perang dan mempunyai pengaruh yang kuat dan sokongan dari sebilangan penduduk tempatan yang berasal dari suku Suluk, Bajau dan Jawa. Ini telah membantu beliau dalam membina penempatan yang siap dengan pos sentri, 3 buah kelong berbentuk anak panah, menebang pokok-pokok bakau di belakang rumah agar mudah melihat pergerakan, menutup laluan sungai di belakang penempatan beliau dengan pokok-pokok bakau yang ditebang dan ditanam semula secara terbalik. Ia bertujuan agar bot-bot polis tidak boleh menghampiri dari arah belakang kecuali ketika air pasang sahaja. Stronghold Rizal yang dibina begitu rapi dan taktikal memang sukar dihampiri dan boleh mengundang maut jika dikesan oleh kumpulan Rizal. Pernah projek sebelum The Silent Killer beraksi, jarak yang hanya mampu dirapati ke kubu Rizal hanyalah 250 meter dari arah belakang, namun dapat dikesan oleh Rizal. Setelah itu Rizal lebih proaktif dalam meningkatkan tahap keselamatan kubu kumpulannya yang seramai lebih 100 orang, termasuk wanita dan kanak-kanak. Namun begitu, atas keyakinan dan semangat yang kental, Black Cat telah mengarahkan agar 2 tim bersama beliau menyusupi ke kawasan kubu Rizal. Salah seorang dari tim Black Cat bernama Fish telah ditugaskan untuk membuat Oscar Papa 1 ke atas penempatan Rizal. Fish dengan menggunakan pelbagai ilmu kepakaran yang ada telah berjaya merapati hingga jarak hampir 50 meter ke kubu Rizal dan berjaya membuat laporan pengawasan aktiviti yang dijalankan oleh ahli kumpulan Rizal. Dragon yang kebetulan berada di Martek terus menghubungi Fish dan mengarahkan withdraw kerana khawatir dikesan oleh Rizal dan kumpulannya. Tetapi Fish berdegil dan penuh yakin untuk kekal di lokasi koordinatnya dan meneruskan laporan ke Martek segala aktiviti Rizal dan kumpulannya. Setelah beberapa kali membuat tinjauan rapat dan mengumpulkan maklumat yang diusahakan sendiri oleh tim The Silent Killer, maka Dragon dan Black Cat berbincang untuk membuat strategi bersama semua ahli kumpulan. Satu persetujuan telah dicapai untuk menggunakan tipu helah dengan memaklumkan kepada pasukan sahabat di mana projek Ops Rainbow 2 telah dibatalkan. The Silent Killers memohon bantuan 5 buah kenderaan untuk menghantar pulang pegawai dan anggota The Silent Killers ke lapangan terbang Kota Kinabalu pada keesokan harinya. Apa yang menarik adalah berita kumpulan Roma Irama, panggilan glamour The Silent Killers di kalangan penduduk tempatan, sudah heboh di sekitar Sandakan. Anggota kumpulan Roma Irama pun keluar ke bandar untuk meraihkan penugasan ke Sandakan, seolah-olah berita itu adalah benar. Keesokan harinya, pilot-pilot dari pasukan sahabat yang datang sehari sebelum berangkat membantu kami menaikkan barang-barang ke truk, datang dengan berpakaian kemas dan ingin membawa kami ke Kota Kinabalu.
Kami yang berpakaian untuk pulang terus menahan pilot-pilot tadi seperti yang dirancang. Dan whistle telah diarahkan untuk memberikan pilot-pilot tersebut makan dan minum, dan mengambil handphone masing-masing serta menguncikan mereka di dalam bilik. Ini telah membuatkan mereka semua terpinga. Manakala Dragon dan Black Cat mengarahkan semua berkumpul dan membuat taklimat gerakan terakhir dengan memberikan penugasan kumpulan masing-masing. Setelah semuanya bersiap sedia, bacaan doa selamat diadakan. Mohon penugasan Mission Impossible ini berpihak kepada kami dan moga tiada melibatkan sebarang kematian. Pasukan The Silent Killers ini dibahagikan kepada 3 kumpulan kecil, iaitu kumpulan Nego RS, kumpulan Assault dan kumpulan Sniper. Setelah selesai taklimat gerakan, semua anggota kumpulan bergerak ke lokasi masing-masing dalam keadaan penuh taktikal. Black Cat selaku ground CMDR dibantu oleh Echo One yang bertindak sebagai petunjuk jalan bersama 5 anggota menyamar dan memainkan peranan sebagai wakil kumpulan yang menyokong pihak pengganas untuk berunding serta berdamai. Semua lakonan berjaya meyakinkan Rizal bahawa orang-orangnya yang menunggu di dalam bot, yang satu lagi yang kononnya membawa makanan, bercadang menyerahkan bekalan makanan itu kepada kumpulan Rizal sebelum mereka pulang ke kampung. Rizal Alih yang ketika itu dikelilingi oleh 4 orang pegawai peribadi terpedaya dengan lakonan hebat Black Cat dan lain-lain, bersetuju menerima hantaran bekalan makanan tersebut. Isyarat kepada kumpulan bantuan untuk merapati rumah Rizal diberikan. Semasa bot itu sedang merapati rumah tersebut, Rizal yang tadinya duduk bersebelahan Black Cat bangun menuju ke pintu yang menghampiri anak tangga susur turun ke bot untuk merapati dan melihat kumpulan yang menghantar bekalan sambil kedua-dua tangan memegang rangka pintu rumah tersebut. Di ketika ini, 2 anggota yang ditugaskan untuk menjatuhkan tubuh Rizal dari tadi menunggu dengan sabar dan senyum apabila masa yang sesuai telah tiba. Tanpa menunggu masa yang lama, anggota A dan B bertindak pantas dengan merempuh tubuh Rizal seperti ala-ala ahli gusti menjatuhkan lawan ke dalam bot yang tersedia ada di depan pintu tadi. Bersama-sama, suasana yang tadinya tenang kini telah bertukar tegang dan riuh rendah. Rizal dengan pantas menjerit dalam bahasa Tausuk memberi arahan tembak. Rizal yang cuba melepaskan diri dengan menendang dan meronta-ronta mengakibatkan berlaku pergelutan di dalam bot di antara mereka. Kejadian yang berlaku begitu pantas. 2 lagi anggota menangkap terdiri dari C dan D bertindak pantas tanpa melengahkan masa serentak bertindak, menangkap dan terus menggari bapa Rizal yang bersenjatakan parang berukuran 3 kaki panjang. Bapa Rizal melawan dan bertindak ganas serta cuba melarikan diri dengan terjun ke dalam laut. Bagaimanapun bapa Rizal berjaya juga ditangkap dan digari akhirnya. Semuanya berlaku di dalam satu masa yang singkat, di mana berlaku kejadian tembak-menembak antara Black Cat dan pembantu pribadi Rizal. Seorang pengikut Rizal yang berada begitu hampir dengan Black Cat terus menembak ke arahnya dan sebutir peluru telah mengenai tapak tangan kiri Black Cat. Dan dengan pantas Black Cat menjatuhkan badan sambil draw pistol yang disembunyikan di pinggang dan membalas tembakan ke arah penembak yang terus melarikan diri ke bahagian belakang rumah. Tiba-tiba kedengaran bunyi tembakan pistol dari arah kiri dan mengenai kaki Black Cat dan menyebabkan beliau segera terjun ke dalam bot untuk mengecilkan sasaran tembakan. Melihat keadaan anggota A dan B yang masih berhempas pulas untuk menangkap Rizal, Black Cat yang ibarat harimau luka terus menerkam Rizal dan menghentak kepalanya dengan but pistol. Dan akhirnya Rizal terkulai layu dan dengan segera mengikat dan membalutnya dengan menggunakan jala-jala ikan yang ada di atas bot itu. Maka Rizal dengan segera dibawa keluar dari kawasan tersebut, menaiki sebuah bot untuk dibawa ke Sandakan dan terus ke Balai Polis Kota Kinabalu. Manakala Black Cat yang terkena tembakan dibawa ke hospital berhampiran untuk rawatan. Maka berakhirlah kisah legasi Rizal Alih yang merupakan wira masyarakat selatan Mindanao kerana memperjuangkan kezaliman pemerintahan ketika itu pada masyarakat Islam di sana. Rizal Alih telah pun menjalani hukuman penjara dan dihantar pulang ke Filipina. Begitulah juga kisah bagaimana perjuangan anggota WET 69 Komando yang telah mengambil masa selama 47 hari berada di Sabah ketika itu. Beberapa operasi lain turut dijalankan selepas itu dan aktiviti Lanun dapat dilumpuhkan secara total dengan kehadiran WET 69 The Silent Killer di bumi Sabah. Rizal Alih meninggal dunia pada Ogos 2015 di dalam sel tahanannya di Ibu Pejabat Polis Nasional Filipina (PNP) di Camp Crane, Bandar Quezon.